Zaman Dahulu karya Saabah. Baginda menitahkan orang besar 4 membuat istana puri berkota, lalu dipanggil pawang raja. Pawang mengerah orang bekerja. 44 tukang dan utas, siang malam tidak berhenti. 7 bulan 7 purnama, istana siap dengan alatnya. Bersatu segam 9 ruang, 11 dengan pancung serong, 12 dengan anjung tinggi. 3 sudut menteri, 8 tiang panjang Maharaja Lela. Yang tengah syukur menanti, galang-galangnya ular perang. Kasau kecil putri menyembah, ただいま留守にしています。 lentik メッセージをお願いします。 selang bertega, berbunga sawah menggelampai, bertakuk bersekelilingkan. Jenang berbatu kawi berselimpat, ukir Jawa lilit melilit akar Cina. Dalam sebuku sisa jeragan, bunga kenanga dimakan ular, layang-layang di pintu raja. Istana siap tukang hormati, tiada orang dapat meniru. Disersembahkan kepada baginda suami isteri. Sekian dan terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan bentang tentang maksud bagi sloka berbuat istana zaman dahulu. Maksud bagi setiap rangkap. Oke. Maksud bagi rangkap pertama ialah raja telah menitahkan 4 orang pembesar untuk membuat istana. Maka 4 orang pembesar tersebut telah memanggil pawang raja. Pawang raja pula telah mengerahkan 44 orang pekerja untuk membuat istana tersebut. Mereka bekerja siang dan malam tanpa berhenti. Maksud bagi rangkap kedua pula, setelah 7 bulan, istana tersebut akhirnya siap. Istana tersebut memiliki 9 ruang, 10 rimbat guntung, 11 pancung serong, dan 12 anjung tinggi. Maksud bagi rangkap ketiga pula, dalam istana tersebut ada 3 sudut khas untuk 8 orang menteri, di mana seni ukir sudut tersebut amatlah unik, yaitu tiang panjang Maharaja Lela dan tiang tengah syukur menanti. Galang-galang istana pula bermotifkan corak ular yang garang. Kasau kecil pula bermotifkan corak putri menyembah, dan kasau lentik pula bermotifkan corak helang yang sedang terbang. Keunikan seni ukiran dinding istana pula terletak pada corak hiasan dindingnya yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan dan unsur semula jari. Ukiran Cina dan Jawa juga turut digunakan, seperti ular, layang-layang, dan sebuku garam. Maksud bagi rangkap kelima pula, setelah istana itu siap, setiap tukang yang membina istana tersebut telah pun dibunuh agar tiada siapa yang dapat meniru hasil kerja tukang tersebut. Kemudian, istana yang telah siap itu telah dipersembahkan kepada raja dan permaisurinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi, tadi saya sudah bentang tentang maksud bagi setiap rangkap dalam sloka berbuat istana zaman dahulu.
Jadi sekarang saya akan bentang bola tentang gaya bahasa yang terdapat dalam Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu kata arkaik ataupun kata klasik. Contohnya, utas, berbega, dan bersedia linggam. Yang kedua, repetisi. Contohnya, 7 bulan, 7 pertama. Yang ketiga, responsi. Contohnya, 10 dengan lembat kuntung, 11 dengan pancung serong. Yang keempat, anafora. Contohnya, tiang panjang Maharaja Lela, tiang tinggi syukur menanti. Yang kelima pula, personifikasi. Contohnya, lilit melilit akar Cina. Dan yang keenam, metafora. Contohnya, tiang tengah dan anjung tinggi. Sekian, terima kasih. Hai, oke, saya jadi panel akan menerangkan tentang tema dan persoalan Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu. Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu ini bertemakan tentang sindiran terhadap golongan raja yang mengutamakan kepentingan sendiri untuk kegemilangan pribadi sehingga sanggup mengorbankan nyawa rakyat demi memenuhi kehendak dan cita-cita mereka. Oke, hal ini dapat dibuktikan apabila tukang bina istana meninggal dunia selepas istana siap dibina, dan untuk memastikan tidak sesiapapun yang mampu meniru pembinaan tersebut. Oke, dalam Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu ini terdapat beberapa persoalan. Persoalan yang pertama ialah persoalan tentang golongan raja yang mementingkan diri sendiri. Seperti dalam rangkap 5, istana siap tukang pun mati, tiada orang dapat meniru. Hal ini menunjukkan bahwa semua tukang bina istana telah pun dibunuh supaya tidak seorang pun tukang yang lain dapat meniru keunikan seni ukiran dan corak istana tersebut. Oke, persoalan yang kedua ialah persoalan tentang kehalusan dan keunikan seni ukiran Melayu tradisional. Contohnya, keindahan seni bina istana tersebut terletak pada ukiran dinding istana yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan berbunga dan unsur semula jadi. Terdapat juga pengaruh ukiran dari Jawa dan Cina. Oke, persoalan yang ketiga ialah persoalan tentang kegigihan dalam melakukan tugas seperti dalam rangkap 2. Selepas 7 bulan, istana itu pun telah siap dengan segala kelengkapannya. Istana itu sangat besar dan mempunyai 9 ruang, 10 rembat guntung, 11 pancung serong, dan 12 anjung tinggi. Oke, persoalan yang terakhir ialah persoalan tentang kesetiaan dan ketaatan pembesar kepada raja. Seperti dalam rangkap 1, raja menitahkan 4 orang pembesar untuk membina sebuah istana. Keempat orang pembesar yang setia dan taat kepada raja itu pun memanggil pawang raja. Pawang raja mengerahkan 44 tukang yang mahir bekerja siang dan malam untuk menyiapkan istana tersebut. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Cornelia Sando dari kelas 5 Sains. Hari ini saya akan membentangkan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam Seloka Berbuat Istana Zaman Dahulu oleh Za'aba. Nilai yang terdapat dalam Seloka ini ialah yang pertama, nilai kesetiaan. Contohnya, 4 orang pembesar dan pawang raja setia menanti perintah raja untuk membina sebuah istana berkota sehingga selesai. Yang kedua ialah nilai kesungguhan. Contohnya, 44 orang tukang rumah membina istana dengan tekun. Dalam masa 7 bulan sahaja, istana dan kotanya telah siap. Dan nilai yang ketiga ialah nilai cinta akan seni budaya tersendiri. Contohnya, 44 orang tukang rumah membina istana dan kotanya dengan ciri-ciri budaya tersendiri. Contohnya, istana mempunyai 12 anjung yang tinggi. Pengajaran yang terdapat dalam seloka ini ialah yang pertama ialah kita mestilah taat akan pemimpin agar negara kekal harmoni. Yang kedua, kita hendaklah bertanggung jawab dalam setiap tugasan yang kita jalankan. Dan yang ketiga, kita mestilah mengekalkan seni bina tradisional agar tidak pupus di telan zaman. Dan yang keempat ialah kita mestilah gigih dalam menjalankan sesuatu sehingga selesai. Hai dan salam sejahtera semua, nama saya Shani Debrajoni dari kelas 5 Sains SMK Tabuan.
Hari ini saya akan membentangkan tentang sloka berbuat istana zaman dahulu. Sloka berbuat istana zaman dahulu ialah sloka yang berbentuk bebas dan terdiri daripada 5 rangkap. Bilangan baris bagi rangkap yang pertama, kedua, dan ketiga ialah 6 baris. Rangkap yang keempat mengandungi 8 baris, dan rangkap yang kelima mengandungi 3 baris. Setiap baris mengandungi 2 hingga 6 patah perkataan, dan bilangan suku kata bagi setiap baris ialah 7 hingga 18 suku kata. Seterusnya ialah rima akhir. Rima akhir bagi rangkap yang pertama ialah ABB, BCD. Rangkap yang kedua ialah AAB, CDE. Rangkap yang ketiga ialah ABC, DEB. Rangkap yang keempat ialah ABCD, DEFA. Dan rangkap yang terakhir yaitu rangkap yang kelima ialah ABA. Sekian dari saya, terima kasih.